Okey, selamat pagi. Cikgu nak teruskan hari ini dengan bab baru iaitu bab 9 di mana pelajar boleh lihat sendiri pada bab 9. Bab 9 ni adalah tajuk yang baru dalam silibus KSSM iaitu pada muka surat 242. Tajuknya ialah kebarangkalian peristiwa bergabung. Ya, so ni tajuk baru tapi hampir sama dengan silibus silibus yang lama. Okey. So kita pergi kepada muka surat contoh yang pertama iaitu konsep yang pertama ini adalah peristiwa bergabung 9.1 muka surat 245. Okey, apakah itu peristiwa bergabung? Okey, dalam muka surat 244. Okey, peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, kita ambil contoh dekat sini, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas. Pernah main kan? Yang 1, 2, sum tu, gunting batu kertas. Okey, so kesudahan contohnya kesudahan untuk dapatkan bila bermain tu sama ada pelajar tersebut akan dapat gunting atau batu. Satu kesudahan. Ataupun pelajar yang main 1, 2, sum ni akan dapat gunting atau kertas. Ataupun pelajar tersebut akan dapat gunting ataupun akan dapat batu gunting dan sebagainya. So bagaimana idea ini terjadi, bagaimana kesudahan ini boleh terjadi, kita boleh guna dalam konsep, kita boleh aplikasi dalam konsep kebarangkalian. Okey, so cikgu bagi contoh. Kita lihat pada muka surat 245. Okey, muka surat 245, contoh yang pertama. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Apakah contoh A? 5 kepingkat berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. So dia ada perkataan tanpa pemulangan. Okey, konsep dia ialah, cikgu bagi contoh dekat sini. Okey, so cikgu bagi contoh dekat sini. Yang pertama tadi adalah huruf tekun. So, katakanlah ini huruf dia. T, E, okey, K, U, N, tekun. So, ini huruf yang ada. Okey, so huruf ni kita separate, kita masukkan dalam sebuah kotak. So, semua huruf-huruf ni kita masukkan dalam sebuah kotak. Okey, so soalan tanya, 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, macam mana maksudnya satu demi satu tanpa pemulangan? Okey, mula-mula cikgu susun dulu ikut huruf supaya kamu nampak. Okey, T, E, K, U, N. Maksudnya, apa maksud tanpa pemulangan? Maksudnya ini adalah sampel yang ada. Katakan ini dalam kotak. Okay, first cikgu ambil T sebagai sampel yang pertama. So, cikgu ambil satu huruf sebagai pertama. Lepas tu, sebab dia kata ambil dua. So, cikgu ambil huruf yang kedua. Cikgu ambil T dan E. So, ini adalah set yang pertama. So, jawapan yang pertama adalah okay, T, E. So, ini cara penulisan untuk kebarangkalian. So, kebarangkalian pertama adalah huruf T dan juga E. Okey, dah dapat satu. Okey, so apakah kebarangkalian yang kedua? Okey, kebarangkalian yang kedua pula. Okey, cikgu susun semula. Kita masukkan semula. So, kita assume kemungkinan besar set yang kedua, kita ambil T sebagai set yang pertama. Dan set yang kedua, kita ambil K. Bila kita ambil Sarawak, kita dapat K. So, sampel yang kedua adalah T dan K. So, T dan K dan seterusnya. Okey, ini cara cikgu tunjuk pembuktian bagaimana kita nak dapatkan apa sebenarnya yang cerita di sebalik peristiwa bergabung tersebut supaya kamu nampak. Tapi ada cara lain selain kita guna kertas ini. Okey, so cara dia bagaimana? So, first kali, idea yang cikgu nak ajar kamu, mula-mula sekali salin semula huruf. Soalan dia adalah huruf tekun. T, E, K, U, N. Tekun kan? So, bagaimana cikgu nak dapatkan jawapan bagi ruang sampel. Ini dinamakan sebagai ruang sampel. So, cikgu akan guna gambar rajah pokok. Macam mana gambar rajah pokok? Cikgu akan bermula dengan huruf T. Okey. So, cikgu ambil huruf T di sini.
Okey. So selepas kita ambil T, sebab dia kata tanpa permulangan, selepas ambil huruf T dah tak ada dah. So remaining huruf yang tinggal adalah E, K, U, N. So jika kamu buat anak panah, E, K, U, N. So nampak tak dekat sini jawapan dia. Okey, siap. Satu set kebarangkalian. Okey, seterusnya ada lagi. Dia tak stop sampai sini. Okey, katakanlah huruf yang pertama keluar ialah huruf E. So sekarang ni katakan huruf pertama ialah huruf E. So kita bermula dengan huruf E. So kalau yang pertama kita ambil huruf E, yang kedua adalah huruf T, huruf K, huruf U, huruf N. Okey, boleh faham dekat sini? Okey, selepas tu pula adalah huruf K. K, jika kita ambil huruf K, apakah kebarangkalian huruf yang akan tinggal? T, E, U, N. So, cikgu buat dekat sini T, E, U, N. Kalau kita ambil U pula, okey, seterusnya U, kita akan dapat, kita tutup U, T, E, K, N. T, E, K, N. Dan yang terakhir, jika kita ambil huruf N, cikgu akan dapat T, E, K, U. T, E, K, U. So, ini adalah cara untuk kita dapatkan ruang sampel. Okey, idea. Ini bukan jawapan. Ini adalah jalan kerja. So, bagaimana kita nak dapatkan jawapan penuh? Kita follow saja gambar rajah pokok ni. Kita transfer dalam bentuk ruang sampel. So, salin semua ya. Jangan miss. Okey, TE kan? Cikgu dah salin dari TE. Okey, TK. TK. Selepas itu TU. So, cikgu buat koma. TU, koma, TN. So, nampak tak? Ini cara dia step. So, dah settle yang ni. Copy paste pula yang ni. Cikgu buat kat bawah supaya cikgu nampak kesilapan cikgu nanti. Kalau cikgu tersalah. So, cikgu bermula dengan E pula. ET, EK, EU. Ni ya, kat sini EN. EN. Okey, koma. Settle. Tengok pula yang ni. KT. KT, satu kurungan. KE, satu kurungan. KU, satu kurungan. KN, satu kurungan. Okey, U pula. UT, satu kurungan. UE, satu kurungan. UK, satu kurungan. UN, satu kurungan. Nampak tak? Satu baris ni, satu gambar rajah pokok yang kecil ni. 2. So, 3, 4. So, kita boleh semak. Betul atau salah. So, dapat mengelakkan kita melakukan kesilapan. So, yang terakhir dekat sini. NT, NE, NK, NU. So, kita boleh tutup jawapan kita yang akhir. Okay. So, cikgu lebih suka buat jawapan begini ataupun kamu boleh follow buku teks. Kalau follow buku teks, kamu nak tulis sepanjang-panjang ni pun tak ada masalah. It's okay. Depends pada kamu. Asalkan jangan miss satu elemen, satu set jawapan. Okay. Selepas itu, lepas kamu dah senaraikan jawapan ini, semak semula. Okey, apakah yang dimasukkan dengan semak semula? Semak semula item. Okey, sekarang ni ada berapa jawapan? 1, 2, 3, 4. 4 darab 1, 2, 3, 4, 5. 4 darab 5, 20 item. So, 20 item sama juga dengan item yang di atas ni. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 20. So, kita punya ruang sampel kita betul. Ruang sampel biasanya kita guna simbol S besar. Ini kita namakan sebagai ruang sampel. Okey, boleh faham? Okey, cikgu nak pergi kepada contoh B, iaitu contoh B. Kita tengok contoh B, apa dia contoh B. Okey. 2 keping shilling di lambung A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Dia tak cakap pun ada pemulangan atau tidak. Kalau soalan tadi dia beritahu ada satu demi satu tanpa pemulangan. Tapi bila kategori duit shilling, dia tak adanya perkataan tanpa pemulangan, tak ada. So, dia secara randomly 2 keping shilling di lambung A dan G mewakili angka dan gambar. Dalam bahasa Melayunya memang kita akan guna A untuk angka, G untuk gambar. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, kamu boleh refer pada buku teks. H untuk head, T untuk tail. So, kita follow buku teks bahasa Melayu. Okey, cikgu ambil satu sampel duit shilling sekarang ni, iaitu shilling 50 sen. Okay, so ini adalah shilling 50 sen. So, cikgu dah labelkan dekat sini. Kalau nombor, cikgu labelkan sebagai A, angka.
Kalau ini kan bahagian belakang ni kan, ini adalah gambar, bahagian gambar kan, tak ada nombor kan. So cikgu labelkan sebagai G. So maksudnya bila kita lambung duit shilling ni, apakah kebarankan akan keluar? A. Yang kedua pula, jatuh pula cikgu punya duit shilling ni. Okey. Katakanlah kita lambung lagi sekali. Okey, cikgu dapat lagi huruf A. So kebarangkalian yang pertama ialah A. Kemungkinan besar juga bila kita lambung, okey, kita dapat G. Yang kedua, kita akan dapat A. So, bagaimana kita nak buat ramalan kebarangkalian bila kita lambung satu duit shilling, angka dan gambar? So, simple saja. Konsep yang sama dengan konsep perkataan tekun tadi. So, cikgu buat dahulu dia punya sampelnya adalah ruang sampel untuk soalan B ni ialah 2 keping duit shilling, iaitu satu huruf A dan satu huruf G. Di mana A ini dilabel sebagai angka dan G cikgu label sebagai gambar pada duit shilling. Okey, memang cikgu kalau soalan ini cikgu memang akan refer, cikgu akan guna gambar rajah pokok. Okey, katakanlah kita mula-mula yang pertama tadi kita lambung, kita dapat huruf A kan, kita dapat angka. So bila A yang pertama, kebarangkalian bila kita lambung yang kali kedua juga mungkin dapat A. Maksudnya kita lambung kali pertama A, lambung kali kedua pun dapat A. So kesudahan yang mungkin, possibility yang ada ialah A dengan A. Ataupun kita lambung kali pertama dapat A, kita lambung kali kedua dapat huruf G. So untuk A yang pertama, untuk yang gambar yang keluar pertama A, so possibility yang kedua sama ada A atau B pula, atau G. Okey, nampak tak dekat sini gambar rajah pokok cikgu? Ataupun katakanlah, ini dah selesai satu gambar rajah pokok. Ataupun boleh juga jadi bila kita lambungkan yang pertama, mula-mula cikgu dapat G yang pertama, bukan lagi A. Okey, so cikgu dapat G yang pertama. So kemungkinan besar bila cikgu baling kali kedua, cikgu akan dapat huruf A. Dan bila cikgu G dengan A. Ataupun yang pertama cikgu dapat G, cikgu lambung kali kedua juga cikgu dapat G. So possibility yang ada ialah A dan G. So nampak tak? Ini A, ini G. So pecahan dia A, G. So dia follow. Okey, boleh faham ya? Cuba fahamkan contoh cikgu. Okey, jadi apakah possibility yang ada untuk ruang sampel dekat sini? Jawapannya ialah A, A untuk A, AG. Okey, GA. Okey, GG. So ini adalah ruang sampel cikgu untuk soalan contoh 1. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu nak kamu cuba selesaikan praktis kendiri 9.1A seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, cikgu nak kamu cuba jawab. Selamat menjawab.